Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi ruang dan peluang, dan insya-Allah kita pada kali ini akan membincangkan ataupun kita akan mengulang kaji subjek ibadah, khususnya bagi persiapan untuk UPKK, yang mana pada kali ini kita nak bincang tajuk yang kedua dalam subjek ibadah tahun 3. Okey, yang mana bertajuk mandi wajib. Kita akan bercakap perihal mandi wajib. Okey, apakah itu mandi wajib ataupun apakah pengertian mandi wajib? Mandi wajib itu adalah mandi yang dilakukan bagi seseorang yang berhadas besar atau mati selain mati syahid. Hukumnya adalah wajib. Okay, hukumnya adalah wajib. Mandi yang dilakukan bagi seseorang yang berhadas besar atau mati selain daripada mati syahid. Okay. Yang mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ataupun dalil yang memerintahkan mandi wajib ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Okey, surah Al-Maidah ayat yang ke-6, yang mana bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian daripada kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali. Dan jika kamu berjunub ataupun berhadas besar, jika kamu junub berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Okay. Dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 ni, di awal ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala cakap kalau berhadas kecil kena mengangkat hadas kecil tersebut dengan wuduk. Kalau sekiranya berhadas besar, perlu kepada mandi wajib yang kita akan huraikan. Okay. Dan kemudian hukum mandi wajib ini adalah wajib. Diwajibkan kepada setiap orang Islam yang berhadas besar untuk mandi wajib, iaitu sebelum menunaikan ibadat solat, tawaf di Kaabah, membaca dan menyentuh Al-Quran. Okay. Amalan seseorang yang berhadas besar tidak sah dan dikira berdosa sekiranya tidak mandi wajib. Dia seorang yang berhadas besar, kemudian dia pergi solat. Solat itu tidak sah, bahkan atau yang lebih tu lagi adalah berdosa. Berdosa sekiranya kita melakukan ibadat dalam masa yang sama kita belum lagi mandi wajib kerana kita berhadas besar. Okay. Seterusnya, sebab-sebab mandi wajib. Okay. Sebab-sebab mandi wajib. Okay. Yang pertama adalah keluar mani. Keluar air mani, sama ada dengan sengaja ataupun tidak sengaja, kena mandi wajib. Yang kedua, sebab-sebab mandi wajib, bersetubuh antara lelaki dan perempuan. Ini berlaku biasanya dalam hubungan suami isteri lah. Okay, yang ketiga, bersalin. Ibu-ibu yang bersalin, dia kena mandi wajib. Kemudian datang haid. Ini berlaku pada orang perempuan. Bila dia datang haid, kemudian berhenti
keluar haid itu, lepas tu dia kena bersuci dengan cara mandi wajib. Okay. Yang kelima, mati selain mati syahid. Okay. Orang yang mati selain daripada mati syahid perlu dimandi wajibkan. Kenapa perlu dimandi wajibkan? Sebab mayat dia tak boleh nak mandi dengan sendiri. Orang yang menguruskan nak mandikan mayat itulah yang perlu meniatkan mandi wajib kepada si mati. Okay? Kalau mayat itu sendiri yang mandi wajib, semua orang akan terkejutlah. Memang takkan ada orang yang mati sendiri. Kalau dia mandi sendiri itu, dia tak mati lagi. So orang yang mati selain daripada mati syahid perlu dimandikan wajib. Okay? Mandi wajib untuknya. Orang yang hiduplah yang meniatkan dia untuk mandi wajib. Kemudian kedatangan nifas. Okay, itu adalah perkara-perkara ataupun sebab-sebab yang mewajibkan mandi wajib. Okey, seterusnya rukun mandi wajib. Okey, rukun mandi wajib adalah selain daripada menghilangkan najis di badan, selepas kita menghilangkan najis di badan, rukun ataupun perkara yang perlu, perkara yang wajib dalam mandi wajib ni adalah yang pertamanya niat, yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Okey. Kita mandi wajib tu rukun dia niat dan meratakan air ke seluruh badan. Okey. Dan masa menghilangkan najis di badan tu, segala najis dan perkara-perkara yang boleh menghalang daripada air terkena kulit, kena buang semuanya. Okey. Pastikan tubuh kita tu dalam keadaan yang tak ada benda-benda yang menghalang daripada kulit kita terkena air. Dan tidak sah mandi wajib jika masih ada najis di badan. Okay, kena hilangkan najis. Kemudian perlu niat. Niat nawaitu raf'al hadasi akbari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Kemudian rukun yang kedua meratakan air ke seluruh badan, iaitu ratakan air dengan menggunakan tangan supaya setiap kulit badan terkena air. Seratakan air di belakang cuping telinga, di bawah dagu dan menyelati di celah-celah jari kaki, di bawah kuku, celah-celah rambut dan di celah-celah lipatan. Semualah kena rata. Kalau ni lipatan kita ni, okey, kena selak-selak rambut. Pastikan semua air itu mengena kepada seluruh badan kita. Okey, seterusnya. Okey, niat mandi wajib kita dah sebutkan tadi kan. Nawaitu raf'al hadasi akbari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Okey, seterusnya. Sunat-sunat mandi wajib ataupun perkara-perkara sunat ketika kita mandi wajib. Okey, yang pertama, mandi di tempat yang tertutup. Okey, mandi di tempat yang tertutup. Jangan pula mandi di tempat yang terbuka yang orang lain boleh nampak. Mandi di tempat yang tertutup, dalam bilik air. Okey, di tempat yang sesuai untuk mandilah. Kemudian yang kedua, membaca bismillahirrahmanirrahim. Okay. Yang ketiga, mengambil wuduk terlebih dahulu. Yang keempat, mendahulukan anggota yang kanan. Ketika mandi itu kita basuhlah ataupun jiruslah air itu ke sebelah anggota yang kanan terlebih dahulu. Tangan kanan, kaki kanan. Okay. Kemudian menyelati rambut. Menggosok-gosok badan ketika mandi. Menggosok-gosok badan ketika mandi. Masa mandi itu gosoklah badan kita supaya kita lebih yakin air itu sampai ke seluruh badan kita.
Okay, yang kelima, menggosok badan sebanyak 3 kali. Satu tempat tu gosoklah 3 kali. Yang keenam, yang ketujuh, menyelati rambut. Kita menyelati rambut ataupun bulu-bulu yang ada di badan kita ni, supaya setiap ruangan di sebalik rambut tu terkena air. Dan yang terakhir adalah membaca doa. Sama je doa seperti selepas kita mengambil wuduk. Okey, seterusnya kaifiyat atau cara-cara mandi wajib. Okey, cara-cara mandi wajib. Okay, yang pertama, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menghilangkan najis pada badan. Yang ketiga, membasuh tangan 3 kali. Yang keempat, membasuh kemaluan. Seterusnya, berkumur-kumur. Kemudian, mengambil wuduk. Seterusnya, jirus air ke atas badan 3 kali sambil niat pada jirusan yang pertama. Kemudian mendahulukan jirusan pada anggota yang di sebelah kanan. Seterusnya menggosok-gosok badan ketika mandi. Dan yang terakhir adalah membaca doa. Okey, inilah step ataupun cara-cara mandi wajib. Ini dah termasuk dalam perkara rukun dan sunat dalam mandi wajib tu semua terkandung dalam kaifiyat ni, dalam cara-cara mandi wajib ni. Okey, dan saya rasa sekadar itu sahaja ulang kaji kita untuk tajuk mandi wajib. Okey. Dan semoga video ini dapat membantu para pelajar ataupun murid-murid untuk mengulang kaji pembelajaran subjek ibadah untuk persediaan untuk IBKK. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.